Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ayah Azmi. Saya Cikgu Ayah Azmi, Cikgu Sains anda. Video kali ini, Cikgu akan menerangkan berkaitan dengan topik kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup bersendirian. Sebelum ini kita dah bincang berkenaan dengan kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup secara berkumpulan. Bagi siapa-siapa yang tak sempat untuk tonton video tersebut, klik link di atas untuk teruskan tonton video tersebut selepas ini dan jawab soalan uji minda berkaitan dengan topik tersebut. Seperti biasa, selepas selesai saja penerangan cikgu berkaitan dengan tajuk ini, kamu boleh jawab soalan uji minda berkaitan dengan topik ini yang cikgu sertakan pada link description video di bawah, yang mana kamu boleh akses soalan tersebut. Tapi soalan tersebut ada passwordnya, yang mana kamu perlu masukkan password tersebut, yang cikgu letak passwordnya di dalam video ini. Jadi untuk dapatkan password tersebut, kamu kena tonton video ini sampai habis untuk dapatkan password tersebut dan juga dapatkan markah yang baik untuk ujian tersebut. Boleh macam tu? Jadi jangan buang masa lagi, jom dengar penerangan cikgu berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup bersendirian. Kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup bersendirian. Ini ada burung hantu kat sini. Okey. Burung hantu hidup secara bersendirian bagi mengelakkan persaingan memburu makanan sesama sendiri, untuk mengelakkan dia bersaing untuk mendapatkan makanan lah ni, atau dengan haiwan lain, ataupun dengan haiwan lain, dia tak nak berebut-rebut makanan dengan haiwan lain ataupun dengan spesies dia sendiri. Okey. Burung hantu aktif berburu pada waktu malam. Itu ciri-ciri bagi burung hantu. Dia tak nak bersaing dari segi makanan, dari segi spesies dia, dan juga dari segi spesies yang berbeza. Itu kelebihan dan kekurangan hidup haiwan yang bersendirian. Tak perlu berkongsi makanan. Okey, untuk memenuhi keperluan makanan, saya perlu makan daun buluh dengan banyak. Okey, ini panda punya cerita lah ni. Okey, sumber makanan yang terhad menyebabkan panda hidup bersendirian bagi mengelakkan persaingan untuk mendapatkan makanan. Okey, panda banyak dekat negara China. Dekat negara China ni pembangunan sangat pesat sehingga kan pokok-pokok buluh ni hampir tiada. Jadi panda dia punya favourite food dia adalah buluh ni, pucuk buluh ni. Jadi disebabkan kekurangan makanan tersebut, dia terpaksa hidup secara bersendirian bagi mengelakkan persaingan dari segi untuk mendapatkan makanan dia. Bagi siapa-siapa yang belum subscribe channel cikgu ni, sila subscribe sekarang untuk terus dapatkan video-video pembelajaran berkenaan dengan topik sains secara automatik setiap minggu. Jadi tekan butang subscribe di bawah sekarang. Jadi itulah sebabnya setengah haiwan hidup secara bersendirian untuk mengelakkan daripada persaingan mendapatkan makanan. Jadi itu kira kelebihan jugalah, dia tak payah berebut makanan ni. Kita tengok contoh haiwan yang lain pula. Ni harimau bintang. Apa penerangan dia? Harimau bintang memerlukan kawasan yang luas untuk mendapatkan makanan. Okey, atau pasangannya. Okey, haiwan ini akan menyerang musuh yang mencerobohi kawasan dia. Okey, jadi penerangan dia, haiwan yang hidup bersendirian dapat mengatasi masalah sumber makanan. Dia tak payah berebut, jadi sumber makanan tu ada banyak untuk dia berburu. Okey, jadi kalau makanan tu terhad, dia tak payah berebut dengan spesies dia ataupun dengan haiwan lain. Sebab dia hidup bersendirian. Okey, dan mengurangkan persaingan untuk mendapatkan pasangan. Okey, sebabkan dia hidup bersendirian, dia tak payah bersaing dengan haiwan spesies yang sama untuk berebut pasangan. Dia boleh dapat pasangan dia dengan sendiri tanpa berebut-rebut. Berbanding dengan hidup secara berkumpulan, ada 5 ekor jantan, ada 4 ekor betina, yang mesti akan bersaing untuk mendapatkan pasangan dalam kumpulan tersebut. Macam itulah kelebihan hidup dalam. Sekiranya tadi kita bincang tentang kelebihan, sekarang ni kita tengok tentang keburukan dia pula. Okey, ataupun kekurangan dia. Okey. Haiwan yang hidup bersendirian juga akan mengalami masalah, bukan semuanya lebih kelebihan saja kan. Kekurangan pun ada juga ya. Haiwan yang hidup bersendirian akan mati sekiranya kalah dalam persaingan merebut kawasan. Okey, contohnya dekat ni singa dengan harimau ni. Kalau singa hidup berkumpulan, dia nak dekat kawasan harimau ni, jadi dia bergaduh dengan harimau. Harimau akan kalah sebab apa? Sebab dia seorang-seorang je, tak siapa nak tolong dia. Jadi dia akan mati dalam merebut kawasan. Itu kekurangan dia lah. Dia tak ada kawan yang nak tolong dia. Seperti singa ni ada ahli kumpulan yang tolong. Itu kekurangan haiwan yang hidup secara bersendirian.
Satu lagi kekurangan yang ada pada haiwan yang hidup secara bersendirian ni adalah haiwan yang hidup bersendirian akan mengalami masalah untuk mencari pasangan ketika musim mengawal. Sampai musim mengawalnya dia akan ada masalah, dia akan ada problem untuk cari pasangan dia. Sebab apa? Dia terpaksa cari jauh. Ya. Dah jauh saya berjalan, tak jumpa lagi pasangan saya. Dia kena mencari sikit lah. Sebab dia hidup seorang-seorang kan. Kalau dia hidup berkumpulan, bila waktu mengawan dah memang ada dah betina dalam kumpulan tersebut, dia tak payah cari jauh. Yang ini bila dia hidup bersendirian, dia terpaksa pergi masuk hutan, keluar hutan untuk cari si betina yang macam haiwan tersebut lah. Jadi dia susah sikit nak mengawan ketika musim mengawan. Dia kena mencari dulu baru jumpa, berbanding dengan yang dah sedia ada dalam kumpulan. Betina dah ada, jantan pun ada, mudah untuk musim mengawal. Okey. Jadi haiwan yang hidup bersendirian sukar mempertahankan diri, macam tadilah, daripada musuh dan mengalami kesukaran mencari pasangan ketika musim mengawan. Itu antara kelemahan dia lah. Kata laluan bagi soalan uji minda bagi topik ini adalah 4-3, 4-3, 4-3. Saya ulang sekali lagi, 4-3, 4-3, 4-3. Selamat menjawab soalan. Okey, jadi ringkas saja untuk topik ini. Okey, haiwan yang hidup bersendirian ni ada kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihan dia, sumber makanan itu lebih terjamin, tak perlu bersaing dengan haiwan-haiwan yang lain. Okey, lagi satu, kurangkan persaingan untuk mendapatkan pasangan. Dia tak payah bersaing. Dia boleh dapat dengan mudah saja kalau dia jumpa. Okey, keburukan dia, kalau dia berebut kawasan, dia akan mati dah, dia akan kalah. Sebab tak ada siapa nak bantu dia dalam perebutan tersebut. Yang akhir sekali, sukar untuk mendapatkan pasangan ketika musim mengawal. Itu antara keburukan dan kelebihan haiwan yang hidup secara bersendirian ni. Okey, jadi sehingga itu saja topik ini. Cikgu harapkan penerangan cikgu dapat membantu kamu serba sedikit berkenaan dengan topik kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup secara bersendirian. Sekiranya kamu dapati video ini membantu kamu dalam memahami topik ini, sila tekan butang like, share dan komen agar memberikan semangat pada cikgu untuk cikgu terus menghasilkan video-video yang berkualiti untuk membantu kamu memahami topik sains ini pada masa-masa yang akan datang. Bagi yang belum subscribe, sila subscribe sekarang untuk terus dapatkan video pembelajaran cikgu secara automatik setiap minggu, setiap hari. Jadi sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang dan video yang akan datang. Assalamualaikum. Saya Cikgu Wahaya, Cikgu Sains anda. Bye-bye.